Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi matematik hari ini dengan tajuk masa dan waktu. Masih lagi dalam kemahiran menukar unit masa. Jom bersama-sama dengan cikgu kita belajar tajuk yang seterusnya. Sebelum kita mulakan, pastikan anak-anak sediakan buku teks dan buka muka surat 134 hingga 139. Seterusnya, untuk latihan, kita akan gunakan buku kerja muka surat 54. Jadi, kita teruskan hari ini dalam tajuk berkaitan dalam masa, iaitu menukar unit masa yang melibatkan perpuluhan. Contoh yang pertama melibatkan pertukaran unit jam kepada minit. Soalannya, 0.9 jam nak tukar menjadi minit. Okey, sebelum kita nak selesaikan ni, pastikan kita buat perkaitan unit dia iaitu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Buat anak panah dia, darab bahagi. Kita teruskan dengan step yang kedua. Okey, kita tulis balik. Ni nah. 0.9 jam. Okey, darab dengan 60 minit. Kenapa? Sebab 1 jam nak pergi kepada minit. Hubungan dia ada 60. Jadi kita tulis balik. Dan kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okay, kita tengok. Tulis balik 0.9 darab dengan 60. Okay, kenapa cikgu boleh letak sifar kat belakang sini? Sebab sifar ini bila kita darab pun, nilai dia akan mendapat sifar. Jadi, kita nak mudahkan kerja kita, kita letak dia di sebelah. Seterusnya, kita darab macam biasa. Okay. Maksud dia sini, sifar ni kita turunkan saja. Okay, sifar ni turun saja. So, 6 darab dengan 9 bersamaan dengan 54. 6 darab sifar, sifar. Jadi, cikgu tak tulislah kat sebelah sini. Jadi, jawapan kita adalah 540. Ni bukan jawapan terakhir lagi sebab kita ada titik perpuluhan. Jadi, kita lihat. Okey, kat sini ada satu tempat perpuluhan. Jadi, sini pun satu tempat perpuluhan. Kita letakkan titik perpuluhan. Jadi, jawapannya ialah 54 minit. Kita tengok pula pertukaran unit hari kepada jam. Contohnya, 7.25 hari bersamaan dengan berapa jam? Jadi, kita kena buat perkaitan unit yang melibatkan hari dan jam. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, hari nak tukar pada jam, kita guna darab. Jadi, tulis balik 7.25 darab dengan 24. Sebab kat sini hubungan dia 24. Darab ya, sebab hari nak pergi jam. Kita tulis dalam bentuk lazim. 7.25 darab dengan 24. Okey, darab. Pastikan bila nak mendarab, kita mulakan daripada sa. 4 ni dulu. Lepas tu nanti kemudian baru 2. Kita selesaikan. 4 darab 5, 20. 2 naik atas. 4 darab dengan 2, 8. Tambah lagi 2. Dapat 10. 1 naik atas. 4 darab dengan 7. Okey, 28 tambah dengan 1 jadi 29. Jadi kita tengok digit yang kedua iaitu nombor 2. 2 darab 5, 10. 1 naik atas. 2 darab 2, 4. Tambah lagi dengan 1 jadi 5. 2 darab 7, 14. Jadi dah selesai. Ini lapisan yang pertama yang melibatkan sifar 4. Maksudnya kita darab 4 ni dengan 5, 4 darab dengan 2, 4 darab dengan 7. Jadi hasil dia kat bawah ni. Kemudian ambil 2 ni pula, darab dengan 5, 2 darab dengan 2, 2 darab dengan 7. Akan dapat lapisan yang kedua. Kemudian kita akan tambahkan hasil darab tadi. Akan menjadi sifar. Sini 14, 1 naik atas, 7, 1. Okey, jadi dapat nombor macam ni.
Pastikan kita tengok dulu tempat titik perpuluhan. Kat mana kita nak letak titik perpuluhan. Okey, kita lihat sini. Ada 2 tempat perpuluhan. Jadi dekat jawapan pun kena buat 2 tempat perpuluhan. Letakkan titik. Jadi jawapan dia ialah 174 jam. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Pertukaran unit tahun kepada bulan. Contohnya, 1.25 tahun nak tukar kepada bulan. Macam biasa, cari hubungan antara tahun dan bulan. 1 tahun, 12 bulan. Kita tulis balik, 1.25 darab dengan 12. Kenapa kita darab? Sebab kita datangnya daripada tahun, laluan atas nak ke bulan. So, kita darab. Darab dengan hubungannya ialah 12. Buat dalam bentuk lazim, 1.25 darab dengan 12. Okey, sama juga yang ini. Kita akan mulakan dengan digit 2 dulu, kemudian baru 1. Sebab ni sini 10. Buat satu-satu. Mula daripada sini, 2 darab 5. 10. 1 naik atas. Lepas tu, 2 darab 2. 2 darab 2, 4. Tambah 1 jadi 5. Kemudian 2 darab 1. 2 darab 1, 2. Kemudian kita tengok digit 1 pula. 1 darab 5, 5. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Jadi kita tambah hasil darab tadi menjadi 5 tambah 5, 10. 1 naik atas. Jadi 5, 1. Kita tengok tempat titik perpuluhan. Kat mana nak letak titik perpuluhan? Jadi tengok yang soalan di atas ada 2 tempat perpuluhan. Jadi bawah pun kita letak 2 tempat perpuluhan. Jadi letak titik. Jadi dapat jawapan dia 15. 15 bulan. Contoh yang seterusnya melibatkan dekad kepada tahun. Sama juga kita tulis soalan 24.6 dekad. Nak tukar kepada tahun. Buat hubungan dekad dengan tahun. 1 dekad 10 tahun. Kita tulis, kita kena dekad nak pergi tahun. Dekad nak pergi kepada tahun, kita darab. Jadi kita tulis balik, kita kena darab. 24.6 darab dengan 10. Sifar 10 ni senang lah kan? Jadi kita teruskan buat macam ni je, tak perlu buat bentuk lazim. Kita tengok ini. Kita tulis balik 24.6. Disebabkan sini ada sifar 1. Kita boleh gerakkan saja titik perpuluhan. Untuk gerak titik perpuluhan ni syaratnya ialah sama ada darab dengan 10, dengan 100, dengan 1000. Dengan nombor angka 1 dan sifar je lah. Kita tengok macam ni kita nak gerak. Sini 1 tempat. Sifar ada 1. Jadi kita gerak 1 sahaja. Kita gerak 1 sahaja. Jadi kita letaklah titik kat sini. Jadi titik sini dah tak ada. Jadi tulis balik 246. Titik dia dah ada belakang. Bila dah ada titik belakang, pastikan ada sifar lah. Tapi bila titik belakang ada sifar, ni belakang perpuluhan sifar, yang ni kita tak perlu tulis. Jadi jawapan kita ialah 246 tahun. Jawapan dia 246 tahun. Kita tengok pula contoh pertukaran abad kepada dekad. 38.9 abad nak tukar kepada dekad. Buat hubungan abad dan dekad. 1 abad, 10 dekad. Kita tulis balik 38.9 darab dengan 10. Kita buat dalam, tak perlu bentuk lazim. Kita tulis macam tadi. 38.9. Kita tengok ni. Sifar dia ada 1. Operasi darab. Kalau darab, kita gerak ke
ke kanan. Macam tadi ke kanan, satu tempat. Jadi kita geraklah satu tempat. Okay, titik dia dah berubah tempat. Yang ni dah tak ada. Okay, kita tulis balik 389. Titik perpuluhannya di belakang. Okay, sifar tu kita tambah sebab dia ada titik. Tapi bila jawapan, kita tak perlu tulis lah. Jadi jawapan dia 389 dekad. Okay, abad kepada tahun. 12.7 abad. Okay, tukar kepada tahun. Sama juga kita akan buat hubungan dia. 1 abad, 100 tahun. Okay, jadi abad nak pergi tahun, laluan atas, kita kena darab. Kita tulislah 12.7 darab dengan 100. Kita buat macam tadi juga. Bila kita darab dengan 100, sifar ni ada 2. Jadi kita kena gerak 2 kali. Ke kanan sebab operasi darab. Okay, ke kanan 1. Ke kanan 1 lagi 2. Jadi titik dia dah ada kat belakang sekali ni. Jadi tempat kosong ni kita gantikan dengan sifar. Okay, titik perpuluhan ni dah tak ada. Jadi jawapan dia 1270. Titik ada kat belakang. Ni pilihan, tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Jadi jawapan dia ialah 1270 tahun. Okey, jangan lupa latihan dalam buku kerja muka surat 54. Selamat belajar.